أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء الله الصالحين كافة المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah taala meliputi kita sekalian. Alhamdulillah karena Allah masih beri ruang untuk kita berada dalam majlis-majlis zikir atau majlis ilmu. Ada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang kita dengar biasa dengar nama dia, Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Basri ini dia daripada keturunan Nabi SAW, daripada sebelah sanak Hasan. Dan alhamdulillah ada banyak sanak-sanak daripada Syekh Yusuf yang ada pada ustaz untuk kita bincang ini tentang banyak daripada Hasan Al-Basri. Ada banyak sanak-sanak hadis ataupun amalan-amalan yang sampai kepada Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bila ditanya orang pada Hasan Basri rahimahullah tentang kerasnya hati seseorang, mengapakah hati seseorang keras, tak lembut? Mengapa datang seseorang pada Hasan Al-Basri rahimahullah, kata dia, wahai imam, mengapakah hati aku ini keras? Kata dia, kerana engkau suka menjauhkan majlis zikir, kerana engkau suka menjauhkan diri daripada majlis zikrullah, majlis yang ingat Allah. Maka bila mana seseorang itu menjauh diri daripada majlis zikir, majlis yang menyebut nama Allah, maka berlakulah apa yang berlaku, iaitu kerasnya hati seseorang. Inilah punca sebenar kepada permasalahan hidup manusia. Harta yang berlaku itu kadang-kadang berlaku, keras hati ini berlaku kepada orang-orang yang belajar tetapi jarang berzikir, belajar tapi kurang dalam mendengar kalimah-kalimah Allah.
disampaikan, disebutkan oleh orang yang arif billah. Orang yang arif billah, orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyampaikan Allah daripada hati, bukan daripada mulut. Kerana bila benda yang keluar pada hati, seperti mana kata Syekh Hamid Kish al-marhum, satu ulama di Mesir, kata dia, benda yang keluar pada hati akan sampai kepada hati, dan benda yang keluar daripada mulut hanya akan terngiang-ngiang di telinga. Jadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan Allah dengan hati mereka, maka bicaraan tentang Allah berdasarkan hati akan masuk di hati. Maka lembutlah hati itu. Lembut hati bermaksud hati yang ingin tunduk pada Allah, hati yang ingin mencari ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ilmu bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari Allah Subhanahu wa taala. Selalu Ustaz pesankan begitu. Tujuan mencari ilmu bukan ilmu, kerana ilmu itu sifat. Tetapi tujuan mencari ilmu itu ialah mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ke penghujung pengajian kita itu, bila mana pengajian kita itu terarah kepada mencari Allah, bukan mencari pangkat, mansab, kepujian dan sebagainya. Kerana ilmu-ilmu yang tidak menyampai pada Allah, maka ilmu itu menjadi hijab. Ilmu yang tidak menyampaikan diri pada Allah Ta'ala, maka ilmu itu jadi hijab. Hijab yang menyebabkan seseorang itu terdinding ia daripada Allah. Maka ilmu ini juga boleh ditafsirkan sebagai satu perkara yang boleh mensyirikkan manusia, jika sekiranya ilmu itu tidak berasas dan kembali daripada Allah. Ilmu yang tidak datang daripada Allah dan terkembali balik pada Allah, maka ilmu itu ilmu yang menduakan Allah. Maka tujuan kita mencari ilmu ialah kerana kita nak mengahadkan Allah Subhanahu wa taala. Itu asas ilmu tauhid. Jadi marilah sama-sama kita cari ilmu yang melembutkan jiwa. Bila dengar nama Allah, kita rasa seronok, kita rasa ingin mentaatinya lagi. Itu hati yang lembut. Tapi bila mana kita dengar nama Allah diperdengarkan, hati itu tak merasa apa-apa. Ketahuilah hati itu hati yang berpenyakit, hati yang kotor. Penyakit yang bermula daripada kekotoran hati. Sebab penyakit akan berlaku melainkan pada sesuatu benda itu kotong. Bila ada kotong yang tak dicuci, maka kekotoran itu menyebabkan penyakit. Maka berpunca penyakit hati itu bila mana hati itu tidak dibersihkan, hati itu tak dicuci, hati itu tak dilebur, dia tak dileburkan kekerasan dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang jauh daripada Allah, ada majlis zikir pada Allah lebih dari 3 hari, maka qasa qalbuhu, hatinya menjadi keras. Seseorang yang jauh daripada zikir Allah atau majlis zikir Allah, majlis zikir ni bermaksud majlis yang menyebutkan nama Allah, majlis yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang ingin menyebut dan mengingatkan kita dengan Allah Taala. Itulah majlis zikir. Majlis yang pada dia disebutkan hanya kebesaran Allah, tidak ada membicarakan tentang manusia, tapi jauh daripada membicarakan tentang makhluk, yang bicarakan hanya Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah majlis zikir. Maka bila mana kita mendekati majlis itu, lambat laun hati kita akan lembut. Tetapi jika 3 hari tidak duduk dengan majlis ulama, hati menjadi keras. Dalam kitab Haqq al-Tasawuf, yang dikarang oleh Syekhuna,
Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam bab suhbah dibawa satu hadis Nabi SAW daripada Huzaifah ibn Yaman. Kata Huzaifah bertemu dengan Abu Bakar, ketika mana Huzaifah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Huzaifah ibn Yaman berjumpa dengan seorang sahabat yang utama, Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkata Huzaifah, sesungguhnya telah munafik aku. Kata Huzaifah kepada Abu Bakar As-Siddiq, telah munafik aku. Maka bangun Abu Bakar dengan perasaan ingin marah kepada Huzaifah. Kata Abu Bakar, mengapa engkau bercakap begitu? Mengapa kau sanggup berkata begitu? Engkau seorang munafik. Karena katanya, telah 3 hari aku jauh daripada Nabi SAW. Telah 3 hari aku jauh daripada Nabi. Maka jauh Nabi itu bermakna hatiku keras kerana tidak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar berkata kepada Huzaifah, jom, marilah kita bernabi SAW, mudah-mudahan hati kamu lembut kembali. Jadi banyak sekalian, kita faham hati manusia boleh keras. Maka apabila kita belajar satu benda yang kita pentingkan hati, bukan mata, bukan telinga, tapi hati. Hati yang kita perlukan untuk belajar, bukan akal semata-mata. Maka belajarlah dengan sepenuh hati. Kerana hati itu mudah menerima kebesaran Allah. Sebab hati itu yang tempatnya diletakkan roh, maka roh itu telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum berlakunya jasad. Sebelum jasad ada, roh telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka roh itu telah mengenal Allah. Maka hari ini roh tercari-cari di mana Allah, kan rindunya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah daya jasadnya, jasad yang merupakan kotak kepada roh, jasad ini enggan berada dalam majlis ulama atau majlis zikir. Jasad enggan membawa roh untuk mengikuti Allah. Maka roh kerinduan pada Allah, roh tercari-cari di mana masanya yang sesuai. Bilakah dapat ku bertemu dengan Allah? Roh tertanya-tanya, tetapi jasad tidak pernah memahami. Jasad membawa roh ke tempat lain. Jasad membawa roh ke tempat yang bukan yang ingin diinginkan oleh roh. Maka roh itu makin lama makin dhaif dia. Makin dhaif roh. Bila dhaif roh, maka iman makin dhaif. Iman makin dhaif. Iman makin dhaif. Maka berjalanlah manusia itu pada zahirnya Islam, tapi iman yang telah lekang daripada hati. Zahirnya Islam, tapi Islam itu tidak beriman lagi pada Allah. Kerana tempat letaknya iman itu ialah ruh yang telah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda ruh itu ruh mencari Allah. Bila mana disebutkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh itu bergetar, ingin menuju kepada Allah. Tapi apakah daya, jasad itu menguasai, jasad mengikat, nafsu mengikat ruh. Maka jasad tidak bergerak untuk menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi apa yang kita nak hidupkan ialah roh. Roh yang menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kekasihnya diteringat kekasihnya, maka roh akan berkata Allah. Kerana bila mana kita teringatkan seseorang, pasti mulut menyebut. Contohnya kita teringatkan mak, kita tengok gambar mak kita, sama ada hidup ataupun mati. Tengok gambar mak kita dan kita panggil dalam bahasa jiwa, mak, kena kerinduan. Maka begitulah roh ini, kerana dia kerinduan pada Allah, dia mencari untuk berkata Allah dengan penuh kejiwaan. Hanya roh yang betul-betul menyintai Allah Ta'ala akan bergetar untuk berkata Allah. Dan bila kekuatan roh itu terlampau-lampau ingin menyebutkan Allah, maka pergerakan kedua berlaku, iaitu bibir. Bibir itu pasti berkata Allah, selepas dilantunkan oleh hati Allah. Kerinduan yang teramat dalam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa jiwa. Tapi bila roh itu tidak mahu menyebutkan nama Allah, bermakna roh itu yang padatnya tempat letaknya hati itu hati yang mati. Mati daripada menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sama-sama kita hidupkan kembali roh kita ini, yang bila kita mati nanti yang akan terbang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, roh. Para jasad ini, jasad kita sekalian akan bersama dengan turab, tanah. Maka yang manakah yang bernilai, roh atau jasad? Bayangkan kita memberikan hadiah kepada seseorang. Kita cari hadiah yang berharga itu namanya cincin. Tapi cincin diletakkan dalam kotak atau bekasnya. Diberikan kotak itu. Kotak kalau cantik macam mana pun akan reput, akan dibuang ke tepi. Tapi cincin dalamnya tetap diambil oleh pemiliknya. Itulah yang berharga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghidupkan roh itu satu yang benda yang penting. Dan hidupkan roh itu dengan majlis zikir, mengingati Allah. Belajar ini berdepan dengan guru, depan dengan ulama-ulama. Satu daripada cara untuk menghidupkan roh. Satu hadis Nabi SAW. Hadis yang kedua, Ustaz suka membukakan hadis yang kedua dalam matan Arba'in Nawawiyah, Fatih hadis Sahih Imam Nawawi, yang terjemah dalam bahasa Inggeris. 40 hadis Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah, terjemah dalam bahasa Inggeris, Fatih hadis Sahih Imam Nawawi. Hadis yang kedua, bila datang Jibril bertemu Nabi SAW, Ustaz tunjukkan betapa berdepan dengan guru itu dan diakui ilmu ini penting. Berdepan dengan guru dan guru mengakui ilmu kita. Bila mana Jibril berkata pada Nabi, bila Jibril bertanya Nabi, ikhbirni al-iman, maka Nabi menjawab, an tu'mina billah, hingga akhir pada hadis itu. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW, Saddaqta, yang bermaksud pengakuan kebenaran atas ilmu kamu ya Muhammad. Maka soalnya sekarang pelajar-pelajar sekalian, siapa yang mengakui ilmu kita ini? Siapa? Adakah secara kertas yang mengaku ilmu kita sebagai alim?
atau ulama pewaris Nabi yang mengakui kamu ada ilmu, karena kita bermusyafahah dan bertelaqi dengannya. Sadaqta bermaksud pengakuan daripada Allah atas lisan Jibril. Benar kamu ya Muhammad, membenarkan ilmu Nabi SAW. Maka di sini dipanggil ijazah daripada ulama, ijazah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi, dan sahabat-sahabat mendapat ijazah ini. Maka bersambung sanad dan ijazah daripada Nabi hingga kepada ulama-ulama ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternafi sesiapa yang berkata mengaji tak perlu sanad, dan ternafi sesiapa berkata tidak perlu ijazah. Hadis yang jelas daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis sahih, perlunya sanad dan perlunya ijazah. Dan siapa yang berkata tak perlu sanad dan ijazah, maka dia menolak hadis ini. Menolak hadis bukan daripada orang Islam, menolak hadis daripada orang kafir. Maka ini yang perlu kita faham. Menolak hadis bukan daripada orang Islam, tetapi dipelopori oleh Kul Zaiha dan ulama-ulama yang berada di bawah naungannya, yang telah bergiat lama sejak tahun 1870 lagi. Berjuang mereka itu untuk menanamkan benda yang jahat dalam pemikiran umat Islam, supaya menentang Islam dengan cara yang halus, hingga mengucar-kacirkan Islam, hingga menyebabkan kelang kabut umat Islam kerana fahaman-fahaman yang dahsyat ini. Bangunlah orang Islam hari ini dengan nama Islamnya menentang Islam dengan hadis dan sebagainya, kerana mereka itu tidak mendapat kebenaran daripada Nabi SAW, tidak mendapat kebenaran daripada ulama-ulama atas nama sadaqta, seperti mana Jibril kata kepada Nabi SAW. Jadi daripada sekalian, nasihat ikhlas daripada Ustaz, carilah ulama-ulama untuk mengambil perkataan sadaqta daripadanya, kerana itulah ilmu yang benar daripada Nabi, daripada ulama-ulama yang tasasulnya sampai kepada kita sampai hari ini. Bukan hanya dibenarkan dengan syahadat, tapi benar dengan kata daripada ulama. Benar kamu ada ilmu, ilmu menunjuk kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis zikir adalah majlis menghidupkan hati pada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita bahawa ilmu ini ilmu Allah, dan wajib kita kembalikan manusia pada Allah, dan kita juga akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kata-kata daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sebagai mukadimah perjumpaan kita pada hari ini, insyaAllah. Kita sambung pengajian kita pada masalah khilaf, pada hukum yang terakhir pada malam ini, insyaAllah. Tahniahlah pada pelajar-pelajar, walaupun Ustaz tahu isu lusa dan periksa, tapi karena inginkan ilmu yang besar ini tentang masalah ikhtilaf, maka kita dapat sampai juga pada malam ini, insyaAllah. Dan malam ini malam terakhir untuk kita bersama di majlis di Kusma ini. Walaupun Ustaz ada lagi semalam esok lusa, dan kemungkinan Ustaz tak ada, mungkin ke Mesir, sebab ada perjumpaan dengan Syekh Yusuf di sana. Mungkin esok lusa akan terbang ke Mesir, insyaAllah. Baik, ada ikhtilaf dalam muka surat yang ke-19 dalam buku atau dalam fatah. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah adab. Memang ada ikhtilaf, tapi kita bincangkan ikhtilaf kita ini adalah ikhtilaf yang menyatu padukan. Ingat, ikhtilaf pada benda yang menyatu padukan, bukan ikhtilaf pada benda yang berpisah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajar manusia berpisah. Ini sunnah Nabi. Maka berkata ulama-ulama, kadang-kadang ikhtilaf yang tak betul ini, wajib kita keluar daripada ikhtilaf yang tak betul.
Kerana sunnah itu ialah bukan ikhtilaf. Sunnah itu ialah ikhtilaf yang menyatu padukan. Maka mailah datang satu kaedah, khuruju 'anil ikhtilaf sunnah. Khuruju 'anil ikhtilaf sunnah. Keluar daripada ikhtilaf yang menyesatkan, keluar daripada ikhtilaf yang menyebabkan manusia berpisah, ikhtilaf yang menyebabkan manusia berkelahi. Wajib kita keluar daripada masalah ini. Ini kaedah apa? Kaedah usul. Tolonglah kita sama-sama kita keluar diri daripada ikhtilaf yang menyebabkan kerosakan dalam umat Islam. Ini kaedah usul. Bukan berikhtilaf untuk menyesatkan manusia, atau bukan berikhtilaf untuk menyebabkan manusia berpisah. Kerana istilah yang dibenarkan hanyalah ikhtilaf yang menyatu padukan manusia. Ini mauqif Islam. Ini mauqif sunnah Nabi SAW. Ini yang kita kena faham. Ini yang kita kena faham. Saya ulang balik. Ikhtilaf yang dibenarkan ialah ikhtilaf yang mendamaikan manusia dan menyatu padukan manusia dan memudahkan manusia kembali semula pada Allah Subhanahu wa taala atas nama ubudiyah pada Allah. Maka ikhtilaf ini dibenarkan, malah disuruh oleh syarak dengan sifat mamduh. Jadi ikhtilaf yang mamduh, ikhtilaf yang dipuji oleh syarak bila mana percakapan pendapat itu lebih memesrakan, lebih membukakan jalan beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaf ini ikhtilaf yang mamduh. Tapi jika sekiranya ikhtilaf menyebabkan manusia berkelahi, ikhtilaf menyebabkan manusia tidak bersama, ikhtilaf menyebabkan manusia berlawanan, bergaduh, maka ikhtilaf ini ikhtilaf yang mazmum, yang dicela syarak. Jadi khurujuka 'anil ikhtilaf, ikhtilaf mazmum sunnah. Keluar daripada ikhtilaf yang merosakkan, itulah sunnah Nabi SAW. Jangan kita kata kita bawa satu ikhtilaf yang menyebabkan manusia bergaduh, itu sunnah. Kerana sunnah Nabi tidak pernah membawa manusia kepada pergaduhan, permusuhan. Tapi sunnah Nabi ialah membawa manusia kepada tafawuq, kepada muwafaqah dan sebagainya. Baik, adab ikhtilaf begitu. Itu konsep adab ikhtilaf. Ataupun formula ikhtilaf ialah adab ikhtilaf itu ialah mestilah ikhtilaf itu ikhtilaf yang menyatu padukan. Kerana setiap benda yang ada adab itu digemari oleh manusia. Memang betul dalam masyarakat kita dalam masyarakat Islam, contohnya di Malaysia kan, memang banyak benda-benda yang berlaku khilaf, yang telah lama sebati dengan masyarakat. Banyak. Contohnya yang kita patut menolak dia, tapi dengan cara bukan drastik, tapi dengan cara yang tanazul. Contohnya macam mana kita nak bagi tahu orang kampung bahawa tahlil malam ketiga, malam ketujuh itu tidak ada, kerana tak sabit daripada sunnah. Tetapi benda yang telah berlaku sekian zaman, benda yang tidak boleh berlaku, tapi telah berlaku dalam masyarakat. Soal dia, macam mana kita nak menarik manusia itu keluar daripada i'tiqad bahawa malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-15 itu kena tahlil. Macam mana kita nak buat? Adakah kena menyerang dengan berkata haram, masuk neraka dan sebagainya? Atau bagaimana? Inilah satu benda yang kita nak kena bincang, kena faham bahawa di sana ada ilmu hikmah yang kita kena dahulukan. Kena dahulukan hikmah, yakni adab dalam meletakkan sesuatu benda yang berharga. Kerana akal berkata jika sekiranya kita meletakkan benda itu secara tak betul, maka akan pecahnya benda itu sebab jatuh.
Maka bila benda ini benda yang baik, benda yang berharga, maka wajib atas kita kena melihat di mana untuk kita letakkan benda itu supaya dia boleh tegak berlaku. Maka atas nama inilah ulama-ulama kita di Asia Tenggara memahami satu benda dipanggil waqi'iyah. Benda ini waqi' Malaysia bagaimana? Apa waqi'iyah? Realiti tempat kita. Dan apa realiti pada tanah Arab? Berbeza. Sebab itu, sebelum kita meletakkan hukum ke dalam masyarakat Syafi'iyah Asia, maka kita kena merujuk balik kepada ulama-ulama Asia yang muktabar, yang telah mengimbangkan di antara Syafi'iyah Arab dengan Syafi'iyah Asia. Ulama kita yang dalam kitab ini antaranya yang kita boleh bacakan di belakang ini. Ulama-ulama kita yang wajib kita beradab dengan mereka itu kerana mereka al-alamah dan sebagainya. Pada muka surat yang ke-25 ini ada banyak sikap ulama dalam tajuk sikap ulama terhadap masalah khilafiyah. Banyak tutup guru kita. Contohnya disebutkan di sini ulama terkenal almarhum Tuan Guru Syekh Zubair Mudir Al-Madrasah Idrisiyah Kuala Kangsar. Ini semua tutup guru kita dulu. Ataupun di seberang Perai Pulau Pinang pun banyak juga. Tuan Minal Sungai Dua Kepala Batas, Tuan Husin Al-Banjara Pokok Senang, Abdullah Fahim Kepala Batas. Mereka ni semua ulama-ulama yang memang dahsyat ilmu mereka. Jangan kita tak beradab dengan mereka ini, kerana mereka juga terpilih daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah membincangkan hal ini, melihat waqi'iyah tanah Melayu itu bagaimana. Maka atas waqi'iyah inilah mereka meletakkan sesuatu hukum atas nama al-'adatu muhakkamah wal 'urfu muhakkamah. Kaedah adat dan uruf satu tempat itu juga dikira hukum. Bukan hanya hukum itu diletakkan bermutatuli, tapi hukum diletakkan dengan cara melihat waqi'iyah masyarakat itu bagaimana. Inilah dia panggil sebagai hikmah. Tetapi dengan cara kita tak sedar, ketaksuban berlaku dalam bila mengambil satu hukum. Kerana manusia tak dapat nak menyekat hawa nafsu manusia dalam meletakkan hukum, maka masyarakat mengambil jalan bila mana ada kematian 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Cara tak langsung benda ini berlaku dalam masyarakat, padahal dia tidak benar. Jadi bagaimana mauqif untuk kita mengeluarkan manusia daripada masalah ini? Adakah dengan cara menyerang atau menerang? Dua perkataan. Adakah dengan cara menyerang atau menerang? Terpulang. Tetapi menyerang itu kasar, menerang itu lembut. Mana yang manusia mahu? Ada kita sendiri, adakah kita suka diserang atau orang menerang pada kita dengan cara lembut? Atau sama adab. Maka kalau kita pun tak suka diserang, dicaci, dimaki, maka orang lain begitulah. Maka teranglah hal-hal ini kepada masyarakat dengan cara adab dan sopan, supaya mereka menerima perkara ini. Ingat, hadis yang menjadi maudhu' kepada perbincangan kita, hadis paling mudah tentang adab Nabi untuk mengubah diri seseorang. Paling mudahnya hadis yang kita baca berkali-kali, hadis A'rabi bala fil masjid. Hadis ini hadis yang bukan hadis biasa, tapi hadis yang Nabi menunjukkan bagaimana meletakkan waqi'iyah dalam hukum. Sebab dia orang baru dalam Islam. A'rabi ni orang baru peluk Islam, maka tak boleh kita kasar dengan dia. Walaupun lama dalam Islam pun, tapi kasar tak boleh. Kerana dalam kasar itu, contohnya kalau kasarlah Islam ini, maka Umar tidak akan menjadi Sayyidina Umar. Tolong faham.
Kalau Islam ini kasar, bermakna Umar tidak akan menjadi Sayyidina Umar. Kerana Umar berkata, kerana kelebihan Nabi lah aku turunkan derajat kekasaran aku dan kekerasan aku, kerana aku terjatuh cinta dengan adab Nabi kepada aku. Ini mauqif dan mauqif sebenar kepada membawa masalah atau menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi ulama-ulama kita yang lama dulu dengan penuh adab meletakkan hukum kepada masyarakat. Tetapi bila mana adab itu diketepikan, adab diketepikan, akhlak sebagai seorang ulama diketepikan. Bagaimana akhlak pada ulama diketepikan? Bila mencerca ulama. Tolong cari hadis akhir zaman, cari hadis Nabi, inzar Nabi SAW kepada peristiwa akhir zaman, bahawa perkara-perkara yang menyebabkan tanda kiamat. Satu daripadanya ialah Nabi kata, orang-orang yang mutaakhirin mencerca orang mutaqaddimin. Sebab kiamat, maka hari ini timbul masyarakat, timbul orang-orang yang mendakwa sebagai alim tetapi mencerca alim yang dulu, sehingga sanggup berkata, cukuplah Syiah sudah mengkafirkan Abu Bakar, cukup sudah. Biarlah Syiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat. Mengapa pula timbul golongan lain yang mencerca ulama sehingga berkata bermacam-macam pada ulama, seolah nak mengkafirkan ulama juga? Sudahlah, bagi Syiah sudahlah. Cukup dengan Syiah. Kita tak boleh cari Syiah yang kedua atau yang ketiga. Maka sekarang ini mauqif kita ada. Kerana Islam, sunnah Nabi SAW ada. Diutuskan aku kerana ada. Innama bu'istu lish, ada. Maka Nabi datang nak bawa adab. Maka bila mana menegakkan Islam tanpa adab, itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Maka biarlah kita jadi orang yang beradab pada sesiapa perkara, pada sesiapa pun. Adab itu melembutkan. Baik, ada ikhtilaf sebagai ringkasnya insya-Allah. Pertama, sebagai seorang Muslim, Rasul 19. Sebagai seorang Muslim, kita perlu menghayati akhlak-akhlak Islam dalam semua keadaan, seperti mana yang diajarkan kepada kita oleh Islam dalam Quran dan Sunnah. Ini garis panduan awal. Sebagai seorang Islam, Muslim yang terbaik, kita mesti menghayati akhlak-akhlak Islam, kerana akhlak-akhlak itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kita pewaris Nabi-Nabi, maka berakhlak, kita dahulukan akhlak dalam menangani masalah masyarakat. Kerana akhlak itu cepat jatuh di hati daripada kalam-kalam yang kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Surah apa? Surah apa? Ali Imran. Baris yang kedua daripada atas sebelah kanan. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jika kamu kasar dan tak beradab, keras pada mereka itu dan tak beradab, maknanya tidak berakhlak kamu kepada mereka itu, lam faddu, la baca dengan lam, nescaya, faddu min hawlik, mereka lari daripada kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka itu, wastaghfir lahum, dan minta ampun kepada mereka atas dosa mereka itu jika berlaku salah. Kadang-kadang contohnya begini, mungkin keluarga kita masih tebal dengan kefahaman bahawa tahlil 3 hari dan sebagainya.
Kita pula balik daripada luar negara, mak kita, ayah kita, masyarakat kita yang dekat dengan kita ini nak buat kenduri 3 hari dan sebagainya. Soal dia macam mana kita nak bagi tahu bahawa perkara ini benda yang tak sabit. Bagaimana? Ada kena dengan drastik mencabut, ataupun kita menerangkan perlahan-lahan. Ada kita menerangkan dia dengan perlahan atau mencabut dengan cara drastik. Maka mencabut itu benda yang kasar. Memberi kefahaman itu dengan minta ampun pada dosa mereka pada Allah dan minta mereka ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada kebenaran, itu cara kita. Macam mana nasihati mereka sebenarnya benda itu tak dalam Islam, ya, cepat lembut. Tapi macam mana nak buat? Jangan etiqadkan, nak buat tahlil jangan etiqadkan, kata jangan etiqadkan 3 hari, 4 hari, 5 hari, jangan. Bila biasa buat. Betul ke dosa? Itulah lembut kita terangkan, nasihat dapat terima. Ini tajribah yang telah kami buat pada masyarakat. Satu experience yang kita buat pada masyarakat, terang dengan lembut, menerima mereka. Contohnya lagi, macam mana kita nak buat masyarakat supaya sembahyang jemaah jenazah itu tak perlu duit. Macam mana? Tak perlu kutip duit, tak perlu bagi duit. Dan jenazah ni bagus. Syok main jenazah ni. Satu yang sembahyang yang dapat duit. Saya sembahyang masjid ni, kalau ustaz ni, kalau sembahyang jenazah nak susah hati. Sebab bila habis sembahyang cari pintu tak jumpa. Dia faham? Bila sembahyang jenazah, habis sembahyang jenazah, pintu tak ada. Satu pintu dibuka. Pintu ni tutup pasal nak bagi duit. Baik, ada. Bila orang memberikan kepada kita, nak tolak hari itu ke atau macam mana? Ada. Contohnya kita keluar pada masjid, dia letak sampul dalam. Kalau ustaznya contoh jadi imam, yang yang imam RM10. Talqin pula nanti RM10, RM20 lagi. Pak takbir lagi RM4 pula. Kan. Main naik kereta lah, satu kereta lagi RM25. Oi, kaya kita. Kalau kena 3 orang mati. Jangan hari ni kalau belajar nak tahu, di kampung-kampung kita ada orang yang dah istiqlal, dah habis kerja, tak ada buat apa dah, dia relax. Dia kata aku beli van dah. Ustaz, ada seorang tanya saya, ustaz boleh tak saya beli van? Lepas tu ada orang mati, saya bawa orang pergi sembahyang jenazah. La haula wala quwwata illa billah. Boleh tak saya kata? Dia kata boleh tak? Saya kata cari kerja lain kot, nyangkui tanam sayur lagi bagi kita dah. Maknanya kita nak buat supaya masyarakat itu, kita jangan jadikan dia sebagai bangsa lain yang ambil perniagaan atas kematian orang. Bangsa lain dah buat lah, kita tak menyentuh. Atas nama ikhlas kita buat. Baik, sekarang ni kita nak terangkan macam mana pada masyarakat, iaitu sistem bagi duit ni kita nak buat. Baik, pertama sekali, kalau kita solat, keluar daripada masjid, orang letak duit dalam poket. Macam mana kita nak buat? Nak pergi balik? Atau nak ambil? Pernah habis ustaz ni pergi kedai nak beli apa benda-benda tengah hari, pukul 11 ke tu. Datang orang balik sembahyang mayat, susun sampul. Nak beli apa-apa tu susun sampul. Ni duit tebal tu. Dia duit RM100 dah. Pasal apa? Mungkin impun dah 5 tahun dulu kot. Banyak tu duit dah. Dia kata duit sembahyang mayat dah. Dia nak bagi tahu bahawa ni semua duit sembahyang mayat. Allah haula wala quwwata illa billah. Jadi belajar sekalian kita faham. Soal dia macam mana kita nak bagi tahu benda ni jangan berlaku. Itu soalannya. Maka tidak dapat kita membuat benda ni melainkan dengan adab. Tengok no? Allah nak mengharamkan arak itu berapa kali ayat arak turun? Berapa kali ayat arak turun? Antara ayat dia yang Allah ceritakan, la taqrabus salah ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ayat bertadi antara ayat dia yang nak menerangkan tentang khamr itu apa dia? Sehingga ayat terakhir ialah ayat berbunyi innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan.
Maka fajtanibuhu, kata usul fajtanibuhu haram, baru diharamkan. Selepas tadaruj dia panggil dalam hukum syarak, selepas tadaruj berlaku baru diharamkan satu perkara itu. Kerana Allah nak ajak kita untuk mencabut sesuatu benda haram perlu tadaruj, perlu akhlak. Ini yang ada dalam Islam. Mengapa kita yang kita menggelarkan kita sebagai orang agama yang hafaz Quran, yang faham hadis, mencabut sesuatu benda itu dengan drastik? Pada Allah ajak kita tadaruj pada hukum dan sebagainya. Yang keduanya, bila ayat menerangkan tentang wasyawirhum fil amr, bukan kita yang mencabut hukum itu daripada masyarakat. Sebenarnya kita berusaha berdoa kepada Allah. Jangan lupa, doa itu senjata paling tajam. Kerana doa itu, kata ulama tauhid, doa itu ialah senjata ataupun doa itu satu adab hamba dengan Rabbihi. Adab hamba dengan Tuhannya ialah berdoa. Maka siapa yang tak berdoa itu kuranglah adabnya dan kuranglah kehambaan diri pada Allah. Kerana adab seorang hamba, doa itu menunjukkan bahawa bila seseorang itu berdoa, maka berlakulah, hasillah pada diri dia kehambaan diri kepada Allah kerana meminta. Ini yang kita nak faham, bahawa jangan ada maujud dalam diri. Kerana apa Ustaz sebut semalam? Al-qa'imu bil mujahadah ay bis syari'ah maujud. Ini kata risalah tauhid Ibn Raslan. Seseorang yang menegakkan hukum syarak semata-mata dengan bersungguh-sungguh dia menegakkan hukum itu, sebenarnya pada dirinya masih ada dirinya. Tetapi al-qa'imu bil minnati ay bil haqiqati, syarak dan hakikat bersama-sama, minnah, anugerah daripada Allah. Siapa yang menegakkan Islam dengan minnah, dengan anugerah daripada Allah. Apa makna anugerah? Akhlak. Akhlak itu anugerah. Maka siapa menegakkan Islam dengan akhlaknya, maka mafqud. Al-qa'imu bil minnati mafqudun. Sesiapa yang menegakkan Islam dengan syariah dan hakikat bersama-sama, yang dengan minnah, pemberian daripada Allah, ini akhlak, maka orang ini tidak pernah merasakan dirinya wujud. Kerana yang wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ia pada Allah dalam menerangkan satu benda itu, dia bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sentiasa minta doa kepada Allah Ta'ala atas nama doa Nabi kepada Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini adab sopan yang kita kena dahulukan. Sebab adab ini cantik ya untuk meresap masuk dalam jiwa manusia. Berdoa selalu pada Allah lepas salat contohnya. Mungkinlah keluarga kita itu keluarga yang masih lagi, doa keluarga kita yang masih terumbah ambing, doa keluarga kita yang masih tak kuat dengan apa yang kita nak bawa. Kerana Allah memilih pelajar-pelajar sekalian untuk menjadi da'i dalam keluarga, untuk menjadi da'i dalam masyarakat, orang kampung, dalam masyarakat daerah dan sebagainya, negeri dan sebagainya, atau negara sendiri. Mungkin pelajar-pelajar balik Malaysia nanti menjadi pendakwah bebas yang terkenal, mungkin. Allah pilih pelajar-pelajar. Jadi dahulukan adab supaya diterima. Dan ingat balik, sebelum manusia menerima kalam kita, biarlah manusia menerima diri kita dulu. Kerana itu sunnah Nabi SAW. Sir pada perjalanan Nabi daripada Mekah ke Syam, membawa barang dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kerana Nabi itu nak diperkenalkan oleh Allah siapa dia. Maka berlakulah peristiwa itu. Masyarakat sekitar Syam dan Mekah mengenal Muhammad itu sebagai Al-Amin, yakni adab sopan yang tertinggi. Apa sebab sir dia? Kerana Allah nak meletakkan Muhammad itu selepas daripada nubuah dan kerasulannya nanti.
diperkenalkan siapa Nabi itu, Al-Amin, As-Siddiq dan sebagainya. Maka masyarakat menerima akhlaknya. Bila dia bawa Islam, ramai yang menerima kerana akhlaknya. Ini ibrah daripada apa yang Allah buat pada Nabi SAW. Jadi ulama waris Nabi-Nabi adalah ulama yang berjalan Nabi-Nabi. Jalan Nabi-Nabi tidak pernah mencerca ataupun tidak pernah menentang keras, tapi menentang dengan lembut, dengan adab dan akhlak yang dipelihara. Ini maksud daripada kalam. Sebagai seorang Muslim, kita perlu menghayati akhlak-akhlak Islam yang berdasarkan Quran hadis. Dalam masalah khilafiyah khususnya, utamakan adab atau etika dalam berhadapan dengan masalah khilafiyah. Ini anjuran daripada ulama-ulama kita. Adab dan akhlak mesti diutamakan bila berhadapan dengan masalah khilafiyah, khususnya bagi kita yang bukan ulama mujtahidin. Sedar dirilah. Orang tahu kata tolong sedar dirilah. Sedar-sedarlah mu siapa. Mujtahidin ke kita ni? Mujtahidin tidur, makan, sembang, itu mujtahidin semualah. Baca kitab, nahi mahraj, nahi, kurang. Dengan ulama, kurang. Majlis zikir, kurang. Macam mana boleh kita mujtahidin? Macam mana boleh kita nak declare diri kita sebagai ulama hebat? Padahal kita bukan mujtahidin fil ilmi. Kita mujtahidin fi hilmi. Bukan ilmi, tapi angan-angan. Kita ulama dalam angan-angan, jika tidak bersandarkan kepada etika adab. Baik. Kata ulama, bila berhadapan dengan masalah khilafiyah, utamakan adab-adab, khususnya bagi kita yang bukan ulama mujtahidin. Baik. Maka perkara yang patut kita tekankan supaya tak porak-poranda masyarakat dan kecelaruan masyarakat, maka disyorkan beberapa adab dan dalam ikhtilaf. Pertama, setiap orang mesti membersihkan diri dari sebarang sentimen ta'assub mazhab. Setiap kita ini kena bersih diri daripada sentimen, sensitivity, ta'assub mazhab tertentu secara membuta-tuli. Kerana mazhab bukan faktor untuk memecah belahkan masyarakat. Mazhab, ingat, mazhab kata ulama, mazhab bukan faktor tempat untuk memecah belahkan masyarakat. Dan mazhab juga bukan agama baru yang menasahkan syariat, bukan. Kena faham gitu. Mazhab ini bukan satu agama, bukan agama baru yang menasahkan syariat Islam, bukan. Malah mazhab ini untuk mengkuatkan syariat Islam. Itu maksud mazhab. Itu maksud mazhab. Ustaz ulang balik semula. Kita nak jadi orang beradab dan ikhtilaf, kena tengok benda ni. Adab ikhtilaf pertama, bersih diri daripada sentimen mazhab, ta'assub mazhab yang buta tuli. Mana kita belajarlah. Kerana mazhab bukan faktor pemecah belah, dan mazhab bukan agama yang menasahkan syariat dulu. Kerana apa? Kerana mazhab itu ialah satu tempat atau cara untuk mengisbatkan hukum dengan lebih sabit. Mazhab itu berlaku untuk menetapkan hukum, bukan mengoyakkan hukum, bukan mencerai-beraikan hukum, tapi menetapkan hukum supaya sabit. Bila benda yang dah sabit, mengapa dikucar-kacirkan? Ini satu masalah. Bila benda yang dah sabit, mengapa dikucar-kacirkan dia?
Benda yang sabit. Sabit sebab apa? Masing-masing dengan dalil yang sabit. Dalil qat'i daripada Quran hadis. Syafi'i dengan dalil qat'inya, Hanafi dengan dalil qat'inya, Maliki dengan dalil qat'inya, Hanbali dengan dalil qat'inya. Benda kullu rajih, semuanya rajih. Bukan ada satu yang terrajih, semuanya rajih belaka sebab dalil qat'i. Dalil yang sabit daripada Quran hadis. Cuma pandangan yang mungkin berbeza, itu saja. Maka jangan sebab pandangan yang berbeza kita menolak Al-Quran seluruhnya. Bukan. Itu salah. Baik, itu yang berlaku kesilapan. Kerana mazhab itu mensabitkan hukum. Bila benda yang dah sabit, datang perkara yang mengucap-ngacirkan dia, maka mengucap-ngacirkan mazhab bermaksud mengucap-ngacirkan syariat. Benda yang sabit dikucak-kacirkan bermakna syarak telah mensabitkan dengan dalil, maka dikucak-kacirkan dia benda yang telah sabit daripada Islam. Faham? Baik, yang kedua, adab yang kedua, kita tidak harus merasa sempit dada dengan sebab wujudnya perbezaan mazhab. Adab yang kedua, kita tak boleh rasa sempit dada dengan mazhab yang berbagai ini, kerana perbezaan dalam pemahaman dan istinbat adalah satu lumrah tabi'iyah pada akal manusia. Jadi maksud yang kedua ni, kita tak boleh sempit dada dalam menerima atau menolak satu perkara. Pertama sekali, kita diajar untuk berlapang dada. Mana ayat dia yang berlapang dada ini? Al-insyirah. Ulama mengajar kita untuk amalan pelajar-pelajar, banyakkan salat sunat ataupun isyraq atau duha atau tahajud atau apa saja salat. Alam bermaksud qad. Itu bermaksud qad, bukan istifham. Istifham bukan istifham, tapi adakah soal dalam Quran itu menyoal manusia? Adakah perlu Allah bertanya manusia? Bukan. Maka kata ulama tafsir, Quran tidak bertanya manusia, tapi menetapkan hal manusia. Maka alam nashrah bermaksud qad nashrah. Sesungguhnya kami melapangkan dada kamu ya Muhammad. Itu bukan, memang dalam segi nahwu bukan istifham, tapi makna sebenarnya bukan istifham, bukan soalan, tapi benda yang jawapan. Sesungguhnya kata Allah, telah kami tetapkan, kami bukakan dada kamu ya Muhammad. Jadi afala ta'qilun, afala tubsirun, semua itu sebenarnya bukan istifham atau bukan hanya soalan, tetapi sebenarnya jawapan daripada Allah. Afala ta'qilun, maksudnya memang kamu tak ada akal. Bukan adakah kamu tidak akan. Satu uslub yang kalau kita faham dia, Al-Quran ini lembut, tetapi penuh dengan balaghahnya, penuh dengan kutukannya kepada manusia, tetapi uslubnya cantik. Quran mengajar kita adab. Maka sebab itu ulama memberikan jalan dia supaya kita membawa adab dalam masyarakat. Maka baca Quran itu, kerana Quran itu kitab adab. Jangan tinggalkan Quran, kerana Quran kita adab. Sesiapa yang membaca Quran hari-hari, maka terhasillah adab Quran pada dirinya. Sebab itu dianjurkan ulama-ulama ini membaca Quran. Siapa yang nak menjadi gelar ulama pewaris Nabi, Quran mesti baca. Mesti. Kerana meminta daripada Allah supaya beradab seperti adabnya Quran itu. Kana khuluquhu Al-Quran. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak beradab, Quran.
Kerana Quran mengajak kita adab kesopanan. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Lembut bunyinya, tapi makna sebenarnya memang kamu tidak berakal, wahai manusia. Afala tubsirun. Ada kamu tak nampak? Sebenarnya memang kamu tak nampak. Afala tatafakkarun. Adakah kita nak kamu berfikir? Memang kamu tak nak fikir. Itu jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebilangan manusia yang tak memahami kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segi ta'rif a itu dalam nahwu bukan a istifham, sekadar istifham, tapi a itu mana jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dianjurkan oleh ulama anjur kita banyakkan membaca alam nashrah laka sadrak. Baik. Mengapakah kita kata ikhtilaf itu atau ikhtilaf ini membawa rahmat, atau ikhtilaf ini kita jangan ambil rajih, kita ambil aisar. Kerana Nabi bersabda ad-dinu yusrun, atau Nabi berkata yassiru wa la tu'assiru. Ya. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan, jangan memayahkan. Maka atas dasar hadis Nabi inilah ulama-ulama membawa kaedah mazhab untuk memudahkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dinu yusrun, agama itu memudahkan, memberi kemudahan. Dan ayat yang menunjukkan bahawa setiap benda yang susah itu mudah, la alam nashrah. Bila berlaku insyirah, bila berlapang dada, maka agama jadi mudah. Agama ini jadi mudah untuk kita beramal bila kita berlapang dada. Kerana perintah Allah pada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allahu akbar. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan akhirnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kata ulama dalam kitab, kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tolong fahamkan ayat ini. Fa idza faraghta fansab, fa idza faraghta fansab. Bila kamu selesai solat itu, benarlah kamu pada Allah. Macam mana? Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kamu hendaklah kamu suka meminta. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani bahawa dalil ini, ayat ini menunjukkan bahawa selepas salat itu kena meminta. Menolak pandangan kata selepas salat tak ada doa. Ayat daripada hujjah daripada Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Apa kita semula? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Dengan Tuhan kamu hendaklah kamu suka. Apa suka? Suka meminta. Tanda adab kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lapang dada. Maka doa itu melapangkan dada. Kita nak bawa hukum dalam masyarakat, lapang dada kita, menerima kesalahan mereka itu, dan kita meletakkan hukum dengan cara yang sebaik-baiknya supaya diterima oleh masyarakat. Bukan dengan cara menghentam, bukan cara memaki, bukan cara mengkafirkan. Na'udzubillah min zalik. Itu bukan adab sebagai seorang yang membawa agama. Baik. Kita tidak harus merasa sempit dada dengan sebab wujudnya perbezaan mazhab. Sebaliknya kita kena belapang dada. Bahkan kata ulama, kita boleh berbangga dengan perbezaan ilmu fiqh yang ditinggalkan kepada kita kerana ia amat berharga. Kita tak patut merasa sempit dada dengan mazhab-mazhab yang banyak, dengan mazhab-mazhab yang 4. Sebaliknya kita seronok kerana benda ni amat berharga kepada Islam. Ini kata ulama. Ulama telah mengkaji masalah ini sekian lama. Kita tak boleh rasa sempit dada, sebaliknya kita rasa seronok
dengan mazhab ini yang empat, yang dipanggil mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana ia amat berharga kepada Islam. Benda berharga, cincin yang berharga, mengapa kita patah-patahkan? Kerana dia amat berharga untuk kita menyelesaikan permasalahan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil mazhab ini sebagai benda berharga yang ditinggalkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Benda berharga. Jangan kita jadi seperti mana kera mendapat bunga. Oh, na'udzubillah min zalik. Jangan. Kera ada bunga je nak, habis dia koyak semua. Bunga cantik, tapi dapat pada kera, dia koyak semua. Maka biarlah kita menjadi orang yang menjaga permata-permata Islam. Syafi'iyah, Hanbali, Maliki, Hanafi, semuanya ini benda berharga dalam masyarakat. Benda berharga, amat berharga dalam Islam. Kerana yang lainnya semua telah tidak ada lagi. Mazhab Abu Sufyan Suri telah tidak ada. Mazhab Zuhairi telah tidak ada, yang telah lama pupus. Kemudian kita bincang sebelum ni, mazhab yang sesat masih banyak. Syiah, Khawarij dan berbagai masih banyak. Adakah benda ini berharga? Bukan. Maka tinggalnya satu yang berharga, itu mazhab yang empat, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita tak meletakkan, kita merosakkan benda berharga ini, kerana dialah satu-satunya harta peninggalan Islam untuk masyarakat Islam seluruhnya. Ingat, jangan jadi seperti kera mengoyakkan bunga. Islam itu bunga, tapi dapat kepada orang yang tak reti, orang yang memang bersifat dengan sifat buruk, qirdah yang Allah sebut dalam Quran, maka terkoyaklah bunga-bunga ini. Baik. Maka kata ulama, kata ahli kerja ini, kita kena berbangga dengan perbaikan mazhab yang ditinggalkan kepada kita sebagai satu perbendahara fiqh yang amat berharga. Dan ia juga, mazhab ini juga merupakan bukti betapa berkembang suburnya dalam fiqh itu, kerana luasnya pemikiran pada ulama yang telah berkhidmat untuk agama. Di mazhab ini bukan tempat untuk cercaan. Jadi mazhab ini untuk kita bangga, kerana kita nak abang kata, di mana abang bagi tahu kita luasnya pemikiran fuqaha yang telah membantu berkhidmat untuk agama. Luas. Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tengoklah kitab-kitab dia, kitab lama, contohnya kitab Jawi, kitab pondok-pondok kan. Dia bincangkan benda yang fil mustaqbal. Dia bincang benda yang jauh ke depan. Bukan benda yang hari ini, tapi dia telah diberi futuhat daripada Allah untuk melihat benda yang teramat jauh di hadapan. Adakah orang begini kita nak cerca? Adakah orang begini kita nak kata tak betul? Maka beradablah dengan mereka ini. Walaupun mereka salah, kaedah hadis Nabi sebut, kalau ulama salah, lahu ajrun. Tapi kalau betul, lahu ajran. Kita ni betul salah lagi, kita ni betul pun dosa lagi, tak betul lagi dosa. Tapi ulama-ulama mujtahid, kalau salah satu pahala kena ijtihad, tapi kalau betul dua pahala. Bagaimana mereka yang dapat, yang memang totally dapat pahala ni, kita tanya cerca mereka. Sambung. Yang ketiga, adab yang ketiga, kita wajib menghargai usaha yang dicurahkan oleh ulama-ulama mujtahidin dalam berbagai mazhab ini. Kita wajib menghormati dan beradab dengan mereka, dan kita percaya bahawa mereka akan diberi pahala sama ada betul atau salah. Seterusnya kita berdoa untuk kebaikan mereka. Allahu Akbar. Seterusnya kita berdoa kepada mereka itu. Ini benda yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan dalam masalah ini. Masalah ini disebutkan benda ini wajib menghargai perkara usaha-usaha yang ditinggalkan oleh ulama mujtahidin. Kita wajib menghormati dan beradab dengan mereka,
kerana pada mereka diberi pahala betul ataupun salah, maka kita wajib berdoa untuk kebaikan mereka itu. Kata siapa? Syekh Abdul Karim Zaid dalam masalah ini. Kemudian yang keempat, kita tidak harus memaksa orang lain menerima pandangan kita dalam masalah khilafiyah. Ini adab. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pandangan kita dalam masalah khilafiyah. Khilaf bermaksud benda yang tak sama. Ikhtilaf atau khilaf itu benda yang tak sama pendapat. Tak sama pendapat, jangan sangat berkelahi. Macam semalam cerita bagaimana kita nak makan, panggil 4 orang pergi. Adakah berkelahi untuk tak makan? Tak. Jangan berkelahi. Orang utara makan nasi kandang dia, lain clear. Orang Kelantan makanlah dengan cara dia, orang Selangor makan cara dia, orang Sarawak makan cara dia. Kerana apa? Kerana kita nak bersama, nak bersatu. Ikhtilaf, sunnah Nabi itu ialah untuk bersama, bukan untuk berpisah. Kerana bersama itu nikmat, berpisah itu azab. Bersama itu nikmat, berpisah itu bersama itu nikmah, bergaduh itu nikmah. Bersama itu nikmah, bergaduh dan bercerai itu nikmatun. Dua perkataan hampir sama tapi makna tak sama. Baik. Keempat, ulang balik, kita tidak harus memaksa orang lain menerima pandangan kita dalam masalah khilafiyah. Kelima, kita tidak harus menentang amalan-amalan khilafiyah yang tidak sesuai dengan pandangan mazhab kita yang kita anuti. Kita tidak harus menentang amalan-amalan khilafiyah yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Sebaliknya, kita hendaklah menentang amalan-amalan yang bercanggah dengan hukum hakam yang disepakati oleh ulama-ulama. Ini mauqif kita. Jangan menentang amalan khilafiyah, tetapi tentanglah amalan-amalan yang memang bercanggah sungguh dengan pendapat ulama-ulama. Yang tu nak lawannya. Bukan menentang amal khilafiyah sebab dia ada dalilnya. Tentang benda yang memang tak ada dalil, atau benda yang khurafat, atau benda yang memang tak berdasarkan daripada dalil-dalil Quran hadis. Itu adab. Ulang balik nak. Kita tidak harus menentang amalan-amalan khilafiyah yang tidak sesuai dengan pandangan mazhab yang kita anuti. Sebaliknya, hendaklah kita menentang amalan-amalan yang bercanggah sungguh dengan hukum hakam yang telah disepakati oleh ulama-ulama berdasarkan kaedah fiqh. Ini ada kaedah fiqh, kaedah fiqhiyah. La yunkirul mukhtalif fihi wa innama yunkirul mujma' alaih. Tidak atau jangan dibantah suatu hukum yang berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Ini kaedah fiqh. Mai ke mana kaedah ni? Belajar pernah buka kitab Ashbah wa Nazair tak? Pernah buka kitab Ashbah wa Nazair? Pernah? Pernah buka tak? Tak buka? Ada dalam kitab ni? Dalam kitab kaedah, dalam kitab Ashbah wa Nazair ada masalah ini atau kaedah ini. Ashbah wa Nazair kitab antara kitab usul kaedah terbesar dalam masalah Syafi'iyah. Siapa yang ni cari kitab Ashbah wa Nazair, Imam Suyuti rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau pergi Mesir, kalau ada masa pergi Mesir, ziarahlah makam Imam Suyuti di Jabal Muqattam. Jalan di kubur di luarnya, dekat jalan, tepi jalan. Kubur Syamsi di luar, tepi jalan. Syafi'i dalam. Baik, Ashbahun Nazair, kitab kaedah usul fiqh atau kaedah fiqh dalam mazhab Syafi'iyah. Terbaik kitab dia. Semua masalah fiqh kaedah ada di situ. Semua ada. Jadi satu kaedah dalam kitab ini ialah kita tidak boleh dan jangan kita membantah
hukum yang telah berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Ada kaedah pun. Ada kaedah. Sebab itu dilarang kita menentang khilafiyah ini kerana ada kaedah. Apa kaedah dia? Tidak, la yunkirul mukhtalifu fih. Tidak atau jangan dibantah sesuatu hukum yang berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Dan sesungguhnya yang perlu dibantah ialah perkara mungkar yang disepakati oleh ulama atas pengharamannya. Ini kaedah. Saya ulang semula, kaedah. Tulis kaedah ni. Jangan dibantah sesuatu hukum yang berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Kaedah fiqh, bukan tak ada kaedah, ada kaedah. Kaedah fiqhiyah. Kitab mana nak cari? Ashbah wan Nadhair. Kitab ni kalau di pondok-pondok dia baca. Tapi tak apa, kalau kita pun kalau kita nak kaji masalah ni, cari kitab tu. Di Mesir banyaklah kan apa maktabah-maktabah dia. Kalau sini mungkin nak kena pergi Karak ada Karak. Pada kalau pergi Aman kan. Hampa syok sangat belum pergi Aman ni. Pergi tak mana Aman? Mana? Balat mana? Seronok main balat tu. Bandel. Carilah kitab Ashbah wan Nadhair, bukan bandel lah. Baik. Ulang balik nak. Tidak atau jangan dibantah suatu hukum yang berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Jangan. Ini kaedah fiqh. Jangan tentang satu benda yang telah disepakati oleh fuqaha dalam masalah khilaf. Jangan. Tetapi kalau nak tentanglah perkara yang mungkar yang ditentang oleh ulama-ulama atas pengharamannya. Ana lawan benda haram, bukan benda khilaf. Sebenarnya khilaf itu benda yang bukan haram. Boleh faham? Boleh faham tak? Benda khilaf bukan benda haram. Khilaf boleh belaka lah maknanya. Yang tentang benda haram. Nah, contohnya malam Jumaat himpun manusia baca Yasin. Lawan. Jangan baca, haram. Baik pilawal hak anu hapi pasal malam tu tak sembahyang anu. Mesti penting yang yang mekanik. Orang nak sembahyang di masjid. Nak buat amalan. Supaya ijtima' itu bersatu. Kalau tentang yang haram tak sembahyang tu. Pasal apa tentang yang orang nak pergi, orang yang nak solat dan berjemaah di masjid. Kan? Itu adab. Jadi kita faham apa? Kaedah fiqh apa dia? Ulang balik. Ini kaedah fiqh, kaedah yang kena ingat. Tidak atau jangan dibantah suatu hukum yang berlaku khilaf di kalangan fuqaha, dan sesungguhnya yang perlu ditentang itu ialah perkara mungkar yang disepakati oleh ulama atas pengharamannya. Imam Suyuti. Ashbah wan Nadhair. Cetakan Bayrut. Ni semua ni kitab baru dalam kitab Arabi, Ashbah wan Nadhair. Halaman 292. Muka surat 292. Dia bagi nama kitab sekali. Bagi nama kitab dengan muka surat sekali. Muka surat 292. Cari. Lah ni cari bi. Supaya apa? Supaya jelas. Supaya jangan bergaduh. Ni dah. Baik. Minta maaf kalau Ustaz kata nak. Ahli hadis bukan ahli fiqh, tapi ahli fiqh wajib ahli hadis. Faham? Faham tak? Ahli hadis bukan ahli fiqh, tapi ahli fiqh wajib ahli hadis. Maka kadang-kadang kita menggunakan hadis, padahal kita bukan ahli hadis. Kalau dia ahli hadis pun dia kena berada di bawah ahli fiqh, kerana ahli fiqh itu telah memahami. Kerana faqih itu makna faham maksud hadis. Faham tak? Faham? Sebab itu bila Imam Bukhari itu berkata sesuatu, maka dia kata, Imam Bukhari kata, jika aku berkata, bukan hukum lagi, kerana aku bukan ahli fiqh. Aku bukan faqih. Aku muhaddis. Bezalah muhaddis dengan faqih. Kerana muhaddis bukan faqih, tapi faqih itu ialah muhaddis. Gimana? Jelas? Gitu. Baik.
Ulang balik kitab Ashbah wan Nadhair, kitab Imam Suyuti, dalam halaman 292. Buka. Nah, kalau nak cari betul lah, nak cari apa? Nak cari ilmu dan maklumat. Jelas perkara ni. Tapi bila kitab ni tak buka, Ashbah wan Nadhair pun tak pernah tahu, tak pernah tengok, orang kampung bawah belah ni kata tak pernah kelih. Tiba-tiba kata tak boleh, haram. Oh, tengok kaedah dulu. Sebab itu Ustaz ulang balik kaedah dia lagi. Wa fawqa dhi kull ilmin ilmin. Wa fawqa dhi ilmin ilmin. Kita kata saya pandai, rupanya ada orang lebih pandai. Karena kita ini alim mutaakhir, tak sama dengan alim mutaqaddim. Tak sama. Ya, tak sama. Maka bila tak sama, dahulu kalah ada. Dahulu kan ada, kerana ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang soleh, benar-benar soleh. Sambung. Yang keenam, kita mesti beradab dengan ulama yang berbeza pandangan dengan kita. Jangan celupar mulut menuduh, melempar tuduhan kalimah bid'ah, dalalah ke atas amalan-amalan khilafiyah. Jangan. Kita mesti beradab dengan ulama yang berbeza pandangan dengan kita. Jangan celupar mulut melemparkan tuduhan bid'ah dalalah ke atas amalan-amalan khilafiyah yang telah disepakati oleh ulama-ulama yang terdahulu. Kena adab. Ulama dahulu, ulama yang kita rasa masya-Allah hafal Quran, hafal hadis. Kita hafal apa? Kita hafal apa? Kucu-kucu botahin. Lagi? Apa lagi? Lagu orang putih. Hadis. Berapa hadis kita ingat? Ada berapa hadis kita ingat dalam kepala? Ada 100? Ada? Quran ingat? 30 juzuk? Ada? Juzuk kedua? 2 juzuk ingat? Lupa lah saya kata. Ngapel dulu lupa lah. Hadis pun lupa, Quran pun lupa. Ya ingat kucu-kucu atas ulama. Subhanallah. Sedap diri dah no. Ulama dulu, ulama yang bersih. Baik, maka janganlah kita mencerca mereka itu. Jangan. Kerana mereka orang saleh sungguh. Baik. Maka keenam, kita mesti beradab dengan ulama yang berbeza pandangan dengan kita, dan jangan sekali-kali mudah melemparkan tuduhan bid'ah dalalah ke atas amalan-amalan khilafiyah. Baik, ajar-ajar sekalian, Ustaz jelaskan juga, mungkin Ustaz jelaskan tapi Ustaz ulang balik. Kadang-kadang mereka bawa satu benda, satu hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar, kata nama bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah. Baik. Tunggu je bahasa Arab. Kullu itu kullu ba'da kullu. Bila kullu ba' bermakna ada sebahagian dalalah, ada sebahagian sayyi'ah hasanah, ada sebahagian sayyi'ah, ada hasanah. Sebahagian hasanah, sebahagian dalalah, sebahagian sayyi'ah. Bukan semua. Karena kullu ba', bukan kullu. Dalilnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Laisa kullu. Kullu bukan kullu ba'. Bermakna wa kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah dalalah itu bukan semua. Sebahagian yang dalalah, sebahagian ini ialah hasanah. Boleh? Jelas? Baik. Jangan menuduh orang-orang mengamalkan amalan yang kita tidak sependapat sebagai sesat, membuat bid'ah, khurafat dan sebagainya. Kerana masing-masing ada hujah dan alasan yang perlu kita hormati. Ini ada. Jangan mudah menuduh orang yang beramalkan amalan yang tidak sependapat dengan kita itu sebagai sesat. Jangan mudah-mudah sangat kata orang sesat. Jangan. Ini ada. Ini mudah sangat ni kita luar. Jangan. Kerana masing-masing ada hujah daripada Quran hadis. Beramal di atas Quran hadis. Beramal.
beramal di atas Quran hadis. Ustaz pernah berbincang dengan 3 orang yang bertanya Ustaz tentang masalah memuji Nabi SAW. Tak boleh puji Nabi lebih-lebih. Betul tak? Betul tak benda ni? Tak boleh puji Nabi lebih sebab Nabi tak boleh puji. Macam mana tak puji Nabi? Sebab namanya siapa? Mana Muhammad? La haula wala quwwata illa billah. Nama siapa nama dia? Mana Muhammad? Habis tu puji. Ada akal tak? Afala ta'qilu? Melayak. Namanya Muhammad, tak boleh puji. Tak boleh puji kan? Satu. Yang keduanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sambung. Mana sallu? Mana sallu? Salawat, puji. Wasallimu taslima, pujian yang melampau-lampau. Ayat tu lah mana ni? Nak tahu mana ayat ni? Nak buang? Haula wala quwwata illa billah. Baik. Lagi. Dalil. Surah Al-Hajj. Wa man yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Ma mana sya'airallah? Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak boleh puji. Lebih-lebih. Dan ada juga yang berkata membawa dalil. Saya sebut ni sebab cuba cari kitab ni sama. Kitab Kelepi dan Kelepi Martabah dan di Aman. Pergi cari kitab ni. Kitab yang Ustaz mengaji dengan almarhum Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Al-Azhar As-Sabaq. Saya mengaji dengan dia kitab tu di Masjid Al-Azhar. Cari kitab Ahsan Kalam fi Fatwa Ahkam. Ada sebut benda ni. Ahsan Kalam fi Fatwa Ahkam. Syekh Atiyah Saqar al-marhum. Dia ada rancangan TV dia. Soal jawab dalam TV, semua soalan dalam TV. Tiba-tiba bila mana dia ada rancangan TV, program TV dibukukan soalan jawab dengan dia. Semua keluar masalah Nur Muhammad, masalah begini, masalah boleh puji Nabi tak boleh puji, semua dijawab dengan dalil qat'iyah daripada Rais Lajnah Fatwa Al-Azhar. Ahsan Kalam fi Fatwa Ahkam, nama kitab dia. Bila Ustaz belajar dulu buku kecil-kecil je. Nak pergi kuliah tu nak bas daripada Hais Sabi' nak pergi ke Al-Azhar, ke Husin, tunggu bas datang lagi, tengok ada kedai buku, tengok satu buku disusun Ahsan Kalam Fatwa. Buku kecil macam ni je. Tapi sekarang dibukukan menjadi tebal macam tu. Semua masalah tauhid, fiqh, apa saja semua, iqtisadi, semua ditanya, dijawab. Cari kitab ni. Masyhur Ustaz. Disamping Ashbah wa Nazair, mungkin susah sikit sebab di matan. Baik, kitab dikenal senang. Kitab ni senang. Ahsan Kalam fi Fatwa Ahkam. Syekh Atiyah Saqar almarhum Rais Lajnah Fatwa Al-Azhar. Bukan orang kaum-kauman. Bukan orang masa Kedah dah cokok-coknya punya kan. Ni bukan orang kaum-kauman. Atiyah Saqar. Intayata Saqar. Atiyah Saqar almarhum meninggal. Masya Allah. Salah seorang yang tercalon menjadi Syekhul Azhar, tapi dia tolak. Alim. Dan mufti hari ini, siapa yang mufti hari ini? Syekh Ali Jumaah, anak murid dia. Allahu Akbar. Alim jalil, orang yang lembut, wadha. Ustaz mengaji dengan alhamdulillah dapat belajar dengan dia juga dengan kaedah-kaedah, beberapa kaedah dalam masalah fiqh dan sebagainya. Kerana ada kuliah di Masjid Al-Azhar.
Alhamdulillah di Darul Fatwa pun ada juga kuliah dengan dia. Maka alim sungguh dia. Masalah la tusayyidun fi salah. Ada orang tanya boleh baca tasyahud dan sebut sayyid, boleh tak sebut sayyid? Boleh sebut sayyid tak? Ada orang tak boleh. Dia buat hadis la tusayyiduni fi salah. Yang sayyid aku dalam solat. Syekh Tasar kata hadis ini tidak ada langsung dalam hadis. Itu buka balik Hasan Kalam fi Fathul Ahkam. Tak ada. Baik. Kata Sayyid ni kalau baca Quran, Sayyidan wa Hasura. Dalam surah Al-Baqarah saya baca. Surah Al-Imran. Surah Nabi Isa alaihi salam. Wa sayyidan wa hasuran wa minas salihin. Jadi Nabi Isa pun Sayyid, takkan Nabi Muhammad tak Sayyid? Pakai akal. Dari akal pun nampak dah. Dalam Quran lagi dalam Quran pun. Maka Nabi Isa pun Allah sebut kata Sayyid. Hasuran. Nabiyan minas salihin. Kata Sayyid. Tapi benar-benar tak boleh Sayyid, tak Nabi tak boleh Sayyid. Nabi tak boleh bersayyidut dengan dia itu kerana tawaduknya dia. Dia waktu kita ni belajar waktu kita ni kalau mai lah besar-besar negara Datuk Seri dan sebagainya, kita nak jawab. Nak panggil nama Datuk dipersilakan. Cik Mat. Nama dia Muhammad lah tu, macam tu. Cik Mat, dipersilakan Cik Mat bagi ucapan. Ditumbuk muka kita mah. Dipersilakan Datuk Seri. Oh, Datuk Seri. Habis dia main dekat Nabi, tak boleh Sayyid. Panggil Nabi Muhammad saya tu. Masya-Allah, mana adab. Mana adab. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat kepada Nabi yang teragung. Allahu Akbar. Adab. Kerana kecintaan kepada Nabi SAW. Baik. Sambung. Jangan menuduh orang yang mengamalkan amalan yang kita tidak sependapat sebagai sesat, pembuat bid'ah, khurafat, sebagainya. Kerana masing-masing ada hujah dan alasan yang perlu kita hormati. Sama juga dengan masalah tawasul dan sebagainya. Masalah tawasul ada dalil? Ada tak? Tawasul ni ada tak? Ada tawasul? Wa batawu ilaihil wasilah. Quran lagi sebut. Baik, doa di antara doa lepas azan. Ada tak tawasul? Ada, tak ada. Baik, kita bertawassul bukan minta pada Nabi, pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kena hujah-hujah gitu, kena ada ayat Al-Quran lagi. Yang hadis Nabi, hadis sahih Nabi cerita tentang dia dengan Adam alaihissalam. Ada Adam bertawassul dengan Nabi hingga Allah ampunkan dosanya. Dan tengok balik ayat ini. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Apa makna ayat ni? Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kalimat ni kalimat apa? Bila Adam berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah tak ampun dosa dia sebab dia menghampiri pohon yang dilarang oleh Allah. Allah murka dengan dia sehingga Allah buatkan supaya Adam bertemu dengan Allah. Yang Nabi cerita dalam hadis, Adam sujud lama mohon keampunan kepada Allah Ta'ala, Allah tak peduli. Ada qil kata 40 tahun, ada qil kata 1000 tahun Adam sujud mohon keampunan pada Allah, tapi Allah tak ampunkan dosanya. Sehinggalah Allah kata Nabi pada sahabat-sahabat, hinggalah Allah mengilhamkan Adam itu untuk mendongak sedikit. Tiba-tiba dia mendengar di tiang arash tertulis sebelah kanan sebelah kiri Allah dan Muhammad. Maka Adam berkata pada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad itu kekasih kamu, maka ampunkan dosaku, kerana aku mengucap bahawa Muhammad itu pesuruh engkau ya Allah. Kalimatin bermaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meminjam perkataan Nabi. Dia meminjam perkataan Muhammad itu. Maka Allah bertanya kepada Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad itu sedangkan belum kau jadikan dia lagi?
Maka Nabi kata kepada sahabat, Adam menjawab, ya Allah, memang aku tak tahu dia, tapi aku tahu bahawa tentulah dia orang yang paling kau kasih. Jika tidak masakan kau letakkan namanya di sebelah nama engkau, maka tentulah dia kekasih kamu, ya Allah, ya Tuhanku. Maka ampunkan dosa aku disebabkan Muhammad itu. Maka Allah berkata, bila peristiwa ini disebut oleh Allah Ta'ala, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah fataba alaihi, dengan sebab tawassulnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwa tawwabur rahim. Man taba fataba, man taba? Allah. Bila Allah taba, kalimatin. Ma kalimatin? Ma hiya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi Adam menggunakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah ampunkan dosanya. Jelas? Jelas? Maka tahu sudahlah. Dalam ayat Quran sudah disebut. Cuma yang salahnya ialah meminta daripada manusia untuk manusia. Baik, salat itu tawassul tak? Salat tawassul tak? Puasa tawassul tak? Haji tawassul tak? Zakat tawassul tak? Saya kata Arab. Sebab semua tawassul dekat tu. Salat itu tawassul, zakat itu tawassul. Penghubung kita, tawassul benar penghubung. Salat penghubung kita dengan Allah, zakat penghubung kita dengan Allah, haji penghubung kita dengan Allah Ta'ala. Semua tawassul, penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kita salat bukan kerana salat, salat kerana Allah. Kalau salat kerana salat, maka ketika itu syirik. Boleh? Sambung. Kita jangan terpengaruh dengan pendekatan sebahagian anak muda yang belaga alim besar menghentam ulama-ulama silam yang tak sealiran dengan mereka. Saya menyeru masyarakat menentang amalan-amalan yang sudah mantap dalam masyarakat, sedangkan amalan itu khilaf ulama padanya. Jangan menyentuh mereka. Jangan terpengaruh dengan pendekatan sebahagian anak-anak muda yang belaga alim besar menghentam ulama-ulama silam yang tak sealiran dengan mereka, sambil menyeru masyarakat tentang amalan-amalan yang sudah mantap dalam masyarakat, sedangkan amalan yang mereka tentang itu khilaf daripada ulama padanya. Lebih dahsyat daripada itu lagi, sebahagian mereka yang biadab menyeru supaya membakar kitab-kitab tua atau jauhi lama. Kerana menurut pandangan mereka, kitab-kitab tersebut menyesatkan. Allahu Akbar. Ya. Ulang balik, kita jauhi lama-lama ni dia waqi'iyah. Ulang balik, kita jauhi lama-lama ni dia waqi'iyah tempat kita. Jadi ustaz kadang-kadang sebut dengan pelajar-pelajar lain dengan yang jumpa dengan ustaz, faham gini lah cara akal. Kita ni orang Malaysia makan nasi kan. Mai Jordan makan apa? Balik esok nak suruh mak makan roti. Boleh faham? Boleh? Boleh faham tak? Senang je. Mak kita makan nasi. Kita makan nasi bila kecil. Mak kita makan nasi, ajak je makan nasi. Bila main judo ni, Arab makan roti. Bila Arab makan roti, kita makan roti juga. Sedap makan roti pula. Balik rumah Malaysia esok, mak tak boleh makan nasi, makan roti. Mak kata gila. Anak aku teruk dah. Aku dah makan nasi lama-lama, dah makan nasi, makan roti. Dah lah aku tak perlu makan dah. Langsung makan roti pula. Dok tak boleh makan nasi. Pasal apa? Macam doktor tak boleh makan nasi lah. Doktor jamiah tak boleh makan nasi kan? Doktor jamiah tak boleh makan nasi sebab ngantuk. Dia kata makan roti tak apa, makan full. Kalau dia Muslim suka makan full. Pasal full tu dia bagi segar, dia tak ngantuk. Nak makan nasi ngantuk. Jadi kita ni perut nasi, mai sini makan roti. Boleh makan roti seminggu. Tengah malam merangkak cari nasi juga. Muhung lah, orang Kedah muhung lah. Konon lah, konon.
Aku tak mana lagi makan roti. Si belagak makan roti. Lepas tu tengah malam merangkak. Tengok orang mungkin menjamun. Pergi ke dapur tengok ada nasi tak. Korong-korong itu kira kucing yang tikus lah. Tengok kepala hitam macam tikus. Sapu nasi. Dapat juga dia. Anak saya, ustaz tu pernah nak try makan roti di Mesir dulu. Konon-konon. Tak boleh. Tak kerja tadi kalau tak periuk tu ustaz lah. Murung je kan. Buat mana pun cari nasi, merangkak cari nasi juga nak makan. Tak boleh makan roti. Pasal kita waqi'iyah kita, bi'ah kita dan kita ini pada nasi. Jadi makan nasi, di sini makan nasi. Makan balik esok makan nasi lah. Boleh. Roti nak makan, kalau dah ustaz nasihat macam ni. Baik. Dah orang kita makan nasi, kita suka makan roti. Baik, bila dengan orang makan nasi, seorang-seorang makan dah roti. Boleh? Tak faham tu? Kalau suka makan roti sangat, simpan roti dalam bilik. Mak ajak makan nasi, kita makan sikit. Ambil hati mak. Mak berseminggu kita masuk makan orang dalam bilik, makanlah roti tu. Boleh faham? Kalau kita nak sangat amalan sini, boleh. Tapi bila di sana, gunakan kelembutan. Sama-sama beramal. Tapi bila seorang-seorang nak beramal, tak mewirid pun, pulanglah. Sebab dia juga ada sandaran. Kita ada sandaran masing-masing. Kalau nak makan roti juga, makanlah dalam bilik. Seorang-seorang. Tapi dengan orang ramai, makanlah nasi ramai-ramai. Tapi soalan dia, boleh makan roti ke? Boleh makan roti? Boleh? Boleh? Bolehlah sehari. Bolehlah sehari kot. Lepas tu cari nasi juga. Tambah orang nasi kenduri, nasi daging pula nak. Allah. Nasi biryani, si kadak lain clear. Lain clear punya kan. Jenuh. Tolak guna tu. Makan kenduri, makan roti. Daripada hantar satu pinggan roti, satu pinggan nasi. Dia beradab pinggan nasi juga, tak pinggan depan roti pun. Kenapa? Kerana kita nasi, perut nasi lah. Jadi kalau kita daripada tanah Melayu makan nasi, kalau betul kita makan roti pun boleh, kita makan seorang-seorang. Boleh faham tak? Kalau betul nak beramal pun dengan amalan yang kita rasa kuat ini, yang kita rasa yakin dengan dia, sila. Tapi bila balik Malaysia nanti, bila berjemaah yang mujtama' yang makan nasi, beramallah dengan makan nasi. Seorang-seorang beramallah dengan makan roti itu. Supaya tidak ada khilaf dan tidak ada pertembungan, sira' wa tanazu' bersama-sama kita. Boleh faham? Itulah adab. Adab dengan mak, dengan ayah, dengan keluarga, dengan masyarakat. Boleh? Boleh faham tak? Aku tak faham ni. Baik. Roti apa makan? Makan roti apa? Makan roti apa? Roti mengali. Dengan betul makan roti mengali buah tanah. Silap baca. Silap baca Quran. Quran silap baca berarti wakaf tak kena. Bahasa Melayu tu Quran baca wakaf. Dalam ilmu Quran yang paling besar adalah wakaf tidak. Mahirkan itu. Mahir wakaf tidak. Fatihah dan sebagainya. Wakaf tidak penting. Sebab kalau berhenti tak betul, lebih tak betul, salah lah. Tengok ayat betul. Berhenti ambil tu di mana. Sebab Melayu kata, kalau bahasa Melayu kata contohnya, saya makan roti mengali bawah tanah, bawah rumah. Berhenti tak betul. Saya makan roti mengali bawah rumah. Dia berhenti tak kena. Saya makan roti mengali bawah rumah. Berkata turun rumah. Kita tak makan. Satu lagi ayat dia. Saya minum susu lembu dalam gelas. Berhenti tak betul. Saya minum susu lembu dalam gelas. Ambil kau. Macam mana gitu? Jadi betul, kena baca betul lah. Wakaf tidak betul. Baik. Sambung. Yang ke-8, jangan terpengaruh dengan pandangan ulama-ulama sebagai bagian pendekatan anak-anak muda yang belagang ulama, besar-besar menentang ulama-ulama Islam, jangan. Kemudian yang ke-9 kata dia, kita sebagai seorang pendakwah, guru atau imam harus bijak dalam menangani masalah khilafiyah ini. Ini saranan daripada ulama kita, daripada ustaz ataupun Profesor Madya, Ustaz Saleh Haji Ahmad.
Itu salah seorang ulama di Malaysia kita, panel dalam ahli panel dalam bank Maybank tak silap saya. Itu pernah menjadi ketua jadi ketua suatu ulama Malaysia. Baik, dia kata apa? Syur dia ataupun dia telah mengkaji dia, kita sebagai seorang pendakwah, guru atau imam harus bijak dalam menangani masalah khilafiyah. Dan kata dia, amat bodoh kalau seseorang pendakwah itu membangkitkan perkara-perkara yang lemeh, temeh dan khilafiyah dalam ceramah-ceramahnya. Kerana ini boleh menimbulkan perpecahan masyarakat dan tuduh-menuduh antara satu sama lain. Jadi benda yang dia kata ni bodoh lah kalau kita keluar khilafiyah ni. Ulama muktabar nampak kita ni siapa dia. Bila kita keluar benda-benda macam ni, kadang-kadang kita keluar benda-benda yang khilafiyah ini dalam masyarakat, ternyatalah dipandang oleh ulama-ulama yang muktabar ini sebagai bodoh, belagak je. Jadi beradab itu menunjukkan kita ni ada agama. Cerdik kita pada adab, bukan cerdik kita pada kalam. Cerdik kita pada adab, bukan cerdik kita pada perkataan. Maka dahulukan adab supaya orang tak nampak kita bodoh. Contohnya menjadi contoh. Soalan, tanya soalan kan. Kalau tunjuknya dia tak faham, ataupun saja nak tanya dalam masalah dalam pengajian ke, kalau dia diam atau ditanya seorang-seorang ustaz tu, tak nampak bodoh sangat. Tapi bila ada celah orang ramai dia angkat tangan tanya benda yang orang telah faham, maka nyata kebodohan dia. Tidak? Jadi jangan zahirkan kebodohan itu di celah orang ramai. Jadi bila ulama tengok benda ni, ulama kata bodoh sungguh. Kenapa bodoh? Kerana mengeluarkan benda-benda yang disepakati oleh ulama tentang khilaf. Boleh belaka. Baik? Dua orang. InsyaAllah kita akan berapa insyaAllah. Yang 10 yang terakhir insyaAllah, kita seorang pendakwah harus memfokuskan syarahan dan pengajaran kita kepada pokok yang perlu kita berganding bahu dalam membangun atau meruntuhkannya. So pendakwah kita kena fokus dalam pengajaran kita, syarahan kita, pengajaran kita kepada persoalan-persoalan yang perlu kita berganding bahu membangunkan Islam, bukan meruntuhkannya. Seperti mana yang diungkapkan oleh Syekh Rashid Ridha. Saling membantu antara kita dalam menegakkan perkara yang sepakati, dan saling bertolak ansur dan bermaafan antara kita dalam perkara khilafiyah. Ini kata Syekh Abdul Rashid Ridha. Dia kata apa? Kita kena patut bantu-bantu dalam menegakkan Islam. Kita patut bantu-bantu menegakkan perkara yang kita sepakat oleh ulama-ulama, dan bermaafan sama kita dalam masalah khilafiyah. Kata Syekh Rashid Ridha. Inilah adab dia. Kemudian yang ke-11 yang terakhir, mengelak daripada melakukan masalah yang pertikaikan. Elaklah diri daripada melakukan masalah yang dipertikaikan. Memang digalakkan. Digalakkan kita elak diri daripada membuat pertikaian dalam masyarakat. Elak diri. Kerana al-khuruju bil khilaf, kaedah fiqh, al-khuruju min ikhtilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu digalakkan. Ini kaedah fiqh juga. Al-khuruju min ikhtilaf mustahab. Keluar daripada masalah khilaf itu digalakkan. Jadi jangan kita membawa benda khilaf, kerana benda khilaf ini benda yang telah selesai tapi cuba tak diselesaikan. Kerana benda itu telah disepakati oleh ulama-ulama kebanyakannya. Jadi tujuan kita untuk menegakkan Islam, bukan menguncang-ancangkan Islam, atau bukan untuk meruntuhkan Islam yang telah sedia mantap ini, kerana hanya ingin meruntuhkan Islam ialah orang kafir saja. Jangan kita bersepakat dengan mereka atau dengan mereka untuk meruntuhkan Islam dengan cara yang kita tak langsung, kita tak sedar. Baik, maka marilah kita sama-sama kita faham tajuk qadhiyah permasalahan kita ini,
Ada adab membicarakan perasaan khilaf ini telah terjelaskan. Yang pentingnya ialah dahulukan adab. Dahulukan adab. Yang terakhir, cerita Nabi SAW. Mana patut diutamakan antara hukum dengan adab? Mana yang patut didulukan, hukum ke adab? Mana yang patut didulukan? Taqdimu ahamil muhim. Kaedah fiqh. Taqdim aham minal muhim. Maka yang mana aham, yang mana muhim? Yang mana adab, yang mana hukum? Baik, pernah jadi di zaman Nabi SAW. Hukum isi hukum, memang hukum, tapi dulukan adab. Di zaman Nabi SAW, ketika mana hampir Nabi itu wafat, cerita kewafatan Nabi. Bila mana Nabi sakit, satu pagi, hari pertama Nabi datang berpapah. Hari pertama, sebab dia sakit, nak meninggal, nak wafat. Nabi datang untuk salat subuh di Masjid Nabawi. Dipapah oleh Sayyidina Ali dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Nabi mai. Sebelum tu Nabi tak larat nak bangun. Subuh tu dah solat, dah diazankan, tapi Nabi tak sempat, tak datang juga. Maka selalunya hari biasa bila mana Nabi tak ada, yang diimamkan ataupun yang jadi imam ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab sahabat semua setuju kata dia. Semua sahabat setuju kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun bila tengok Nabi tak lambat sikit, dia pun nak taqaddam ila al-amam, nak ke depan untuk jadi imam. Tiba-tiba bila sebelum dia melangkah, dia paling ke belakang. Dia tengok kukuk Nabi sampai. Dia nak naik, dia tengok Nabi tak sampai juga, maka dia naik, dia jadi imam. Tiba-tiba hatinya berdetik, nak puting ke belakang semula. Maka bila pusing belakang, Nabi dipapah oleh Ali dan Zubair. Bila nampak Nabi, dia turun. Dia undurkan diri dia, mengundurkan diri dia ke belakang semula. Nabi kata, taqaddam dia, Abu Bakar, taqaddam, pergi ke depan jadi imam. Abu Bakar enggan, berkata tak mau. Nabi kata Abu Bakar, taqaddam, pergi depan jadi imam. Abu Bakar tetap stay atas, duduk di tempat dia juga. 3 kali Nabi kata kepada Abu Bakar, taqaddam, ke depan. Maka Abu Bakar terus tak bergenjak. Ketika itu Umar kata kat Abu Bakar, siapakah kamu wahai Abu Bakar, nak menentang arahan Nabi SAW? Kerana amrun min Nabi wajib, perkara yang arahan Nabi itu jadi wajib. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, siapakah aku? Hukum daripada Nabi itu tak patut aku tegakkan, kerana aku lebih memuliakan dia, aku lebih beradab dengan dia. Siapalah aku berbanding dengan dia? Maka aku tolak hukumnya, kerana aku mengambil adab dengannya. Maka solat, bila solat bertanya mereka kepada Nabi. Nabi senyum dan menjawab, sadaqta Abu Bakar, benar Abu Bakar itu. Abu Bakar benar dalam mengambil adab sebelum hukum, dalam mengambil taqaddamkan hukum pada adab, mendahulukan adab daripada hukum. Maka kewajipan kita sekarang, pelajar sekalian, yang Allah rahmati sekalian, kewajipan kita adalah mendahulukan adab dalam menegakkan hukum itu. Seiringkan adab dan hukum, supaya hukum itu menjadi lebih cantik. Kerana ingin kita terapkan pada masyarakat adalah hikmah, bukan hukum semata-mata. Wallahu a'lam. Saya minta maaf kalau salah silap kesalahan bahasa sepanjang perjumpaan kita 2 minggu ini, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan pelajar sekalian, Allah berikan mudahan dalam belajar, dan Allah berikan jalan untuk najah dunia fi dunia wal akhirah, dan Allah bagi ilmu yang banyak,
Cuma satu je, minta ikhlaskanlah pengajian pelajar-pelajar ini. Marilah kita sama kita ikhlaskan pengajian kita ini, atau kita apa kita ambil di bumi Ardh Kinanah ini, atau di Jordan atau di Mu'tah ini. Ambillah ilmu itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pulangkan balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bertemu Allah dalam keadaan Allah redha, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. أقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمك ما ربينا صغيرا. جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مقسوما. اللهم سلمنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أموالنا وسلم أولادنا وسلم إخوانا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.